السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Alhamdulillah, kita yang mulia, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kurniaan dan kasih sayang daripada Allah. Allah dengan sifat Rahman, dengan sifat Rahimnya, memberikan kepada kita peluang, kesempatan untuk kita datang ke rumah Allah, menunaikan satu perintah yang paling mulia di sisi Allah. Dengan menunaikan perintah tadi itu dengan cara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu cara yang paling suci, cara yang paling murni, cara yang paling berjaya di dunia dan di akhirat. Ini satu taufik dan hidayat daripada Allah. Bukan senang satu orang itu untuk berperang dengan nafsunya, untuk bangun daripada tidurnya, meninggalkan keseronokan, meninggalkan kesenangan, meninggalkan kesedapan, keseronokan ataupun keinginan dia untuk dia tidur di atas tilam bersama selimut di bawah ekor. Bukan senang. Dan itulah jihad nafsu yang ada pada zaman kita. Mungkin pada zaman kita sekarang ni tidak ada jihad perang. Jihad perang, pergi berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, bergadai nyawa, bergadai harta, bergadai segala-galanya, korban harta, nyawa, diri dan masa. Mungkin tidak ada pada zaman kita sekarang ini. Tetapi jihad yang paling besar yang ada pada zaman kita sekarang ini ialah jihad nafsu. Bagaimana saya dan tuan-tuan semua, Allah kurniakan kepada kita nafsu. Nafsu ini kita tak boleh buang. Tak boleh buang. Adapun kalau kita kasih kita punya kemaluan, itu bukan buang nafsu. Ada orang cakap kalau nak buang nafsu ni kita kasih kita punya kemaluan. Itu bukan buang nafsu. Itu hanya buang
dikasih buang jima, maksudnya kita punya kemaluan kita tidak berfungsi, itu saja. Tapi nafsu kita tetap ada. Mungkin kita tidak ada nafsu jima kerana kemaluan kita tidak berfungsi, tetapi kita ada lagi nafsu-nafsu yang lain. Nafsu amarah, ada 13, nafsul mutmainnah. Ada lagi macam-macam jenis nafsu yang mendorong kita kepada memaksiati Allah Subhanahu Wa Taala. Nafsu kita tak boleh nak buang dia, nak buang dia. Payah, nafsu ni selalu buat saya ni, selalu bawa saya, selalu tarik saya untuk buat maksiat kepada Allah. Itu pun saya nak buanglah nafsu ni, tak boleh. Dia akan ada dalam diri kita selama mana kita hidup. Dia akan ada dalam diri kita, dia akan ada bersama kita selama mana kita hidup. Walaupun kita telah mengistilahkan bahawa saya telah buang nafsu saya, tak akan boleh buang. Kita buang tak boleh, maksudnya kita tak suka langsung pun tak boleh. Kita buang dia sebab saya tak suka dia, sebab dia selalu bawa saya kepada maksiat, buang dia tak boleh. Ataupun kita nak suka kepada dia, terlalu suka, kita suka pada dia, kita sayang dia, kita belai dia, kita selalu ikram dia, kita selalu dengar cakap dia, kita selalu dengar bisikan dia, kita selalu dengar dia punya ikutan dia. Dia cakap buat maksiat, kita pun buat maksiat. Dia cakap kita pun buat pun tak boleh juga. Nak buat, tak suka langsung tak boleh. Nak suka sayang sangat pun tak boleh. Sebab tu Imam Ghazali cakap nafsu ini kita kena yuljimuha bilijamit taqwa. Kita kena kekang dia dengan tali kekangan takwa. Seperti mana hari ini seekor kuda, apabila dia dikawal, seekor kuda itu dikawal dengan tali kekang. Macam itulah kita kena kawal kita punya nafsu. Kita nak buang tak boleh, kita nak sayang tak boleh, tetapi kita kena kawal nafsu kita. Nak kawal nafsu tu tuan-tuan, ulama-ulama bermujahadah selama 30 tahun, bermujahadah selama 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun untuk bagaimana nak didik nafsu ini ke jalan yang benar, ataupun nak kekang nafsu ini, nak kawal nafsu ini ke jalan yang benar. Memerlukan masa yang begitu panjang. Apatah lagi kita ni, itu ulama yang duduk di atas, yang tinggi darjat mereka. Itu wali-wali Allah yang Allah telah pilih mereka untuk menjadi orang-orang Allah Subhanahu Wa Taala, wali-wali Allah, orang-orang yang sentiasa berada di dalam penjagaan Allah Taala, itu mereka. Kalau kita yang Allahu'alam, yang belum ada lagi jaminan daripada penjagaan Allah, apatah lagi berapa lama masa yang kita ambil untuk kita melawan ataupun untuk kita mengawal, untuk kita mendidik nafsu kita. Jadi jihad yang paling besar pada zaman kita sekarang ini adalah jihad nafsu. Bukan senang tuan. Jadi bila Allah bagi kita taufik dan hidayah, Allah bagi kita kekuatan untuk kita mengawal nafsu kita, itu satu taufik, satu anugerah, satu kurniaan, satu fadlah. Bifadlika amman siwa, satu fadlah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kepada Allah dengan ada dalam hati kita rasa saya yang buat. Biasalah, saya memang datang sembahyang subuh hari-hari pun tak pernah miss saya datang. Dengan ada dalam diri kita rasa perasaan begitu, saya, maka itulah ujub, itulah riya, itulah takabur, dan Allah rusaklah dua sifat ini. Riya dan ujub ini adalah perosak. Kita dah buat cantik-cantik amalan kita daripada awal, di akhir kita ada riya dan ujub, maka amalan kita hancur. Dia riya dan ujub ini dia akan menjadikan amalan kita seperti mana debu-debu yang berterbangan. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang mulia, kita sambung perkongsian kita dalam kitab Hayatus Sahabah, menceritakan tentang bagaimana kehidupan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mereka menjalankan dakwah mereka.
Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tidak mengetahui berapa lama lagi aku akan berada dalam kalangan kamu. Nabi kata, sahabat kalau dengar benda-benda macam ni dia sedih lah. Sebab sahabat dia sayang kepada Nabi. Hadis yang saya bacakan tadi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang menghidupkan satu sunnah, satu dia, faqad ahabbani, dia mencintai aku. Wa man ahabbani, siapa yang mencintai aku, maka dia akan bersama aku di dalam syurga. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, mudah-mudahan dengan kita mengamalkan satu sunnah Rasulullah, itu berjemaah di masjid, satu je, itu menjadi tanda yang kita ni cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cinta yang sedikit inilah menjadi asbab, menjadi penyebab ataupun menjadi jalan, menjadi jambatan untuk kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Nabi tak akan kenal kita. Macam mana kita nak masuk syurga kalau di dunia ini kita tak pernah mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bila kita masuk ke dalam kubur, antara soalan yang ditanya, man nabiyuka, siapakah nabi kamu? Setengah ulama menyebutkan malaikat akan membawa gambar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditunjukkan kepada kita, kenal tak siapa lelaki ini? Gambar Rasulullah ditunjukkan kepada kita, kenal tak siapa lelaki yang ada dalam gambar? Macam tak cam, macam pernah nampak, macam pernah tengok lagi, tak tahu, tak ingat nama dia siapa. Mungkin kalau tengok muka betul-betul kenal kot. Bukan macam tu. Kalau boleh macam tu senang lah. Kalau boleh macam tu senang. Cari ni dekat dunia, kenal tak siapa ni, kita boleh cakap macam tu. Tapi dekat akhirat esok kita tak boleh cakap macam tu. Dekat akhirat esok memang semata-mata keimanan kita kepada Rasulullah, memang semata-mata keyakinan kita terhadap sunnah Rasulullah, memang iman dan amal yang terjawab. Iman yang begitu kuat akan menghasilkan amal yang baik. Memang iman dan amal 100%, 100% yang akan jawab. Bayangkan kalau kita kurang, tidak ada keimanan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayangkan macam mana kita nak amal sunnah Rasulullah. Kita tak yakin pun, kita tidak ada keimanan pun, kita tidak ada keyakinan ataupun kepercayaan yang bahawa sunnah Rasulullah ini boleh membawa kepada kejayaan di dunia dan di akhirat. Macam mana kita nak amal? Jadi kita lihat satu orang yang bekerja, bekerja dari mana pagi pukul 8 sampai pukul 5 petang, 8 sampai 5, 8 sampai 5, hari-hari, Isnin hingga Jumaat, 5 hari bekerja. Mungkin kadang-kadang hari Sabtu pun bekerja, hari Ahad sahaja cuti. Kadang-kadang raya pun bekerja. Kadang-kadang ada hari-hari yang orang lain cuti, dia bekerja. Tak ada cuti. Kalau kerja cleanup tuan-tuan, tak ada cuti. Shift, kalau kena shift awak time raya, raya lah. Kalau kena shift awak time cuti, cuti lah. Sanggup. Kenapa sanggup begitu? Kadang-kadang tak sanggup tak balik raya, sanggup tak bercuti, sanggup bangun pagi pukul 8, balik kerja pukul 5, hari-hari menghadap jam, hari-hari berada di atas jalan raya 8 sampai 5, 8 sampai 5. Sanggup, kita boleh buat. Kenapa? Kita boleh bangun. Kadang-kadang subuh kita tak bangun, tapi pukul 8 kita boleh bangun. Subuh kita tak boleh bangun sebab
perintah Allah nak sembahyang subuh, tapi pukul 8 kita boleh bangun sebab nak pergi kerja. Kenapa tuan-tuan kita boleh buat? Kerana kita beriman. Mudah cakap tak? Bukan beriman, maksudnya kita tahu, kita percaya, dan mungkin kita berada di tahap yakin bahawa di akhir bulan saya akan menerima gaji daripada syarikat saya akan menerima gaji daripada bos saya akan bagi lagi. Semua kita begitu, tak nafi, maksud saya percaya. Kenapa kita boleh buat? Kerana saya tahu dan saya percaya, dan mungkin kita boleh cakap saya yakin, ataupun dalam bahasa Arabnya saya beriman bahawa di hujung bulan nanti saya akan dapat gaji. Dan keyakinan itu tidak ada di dalam amal. Keyakinan itu pengetahuan. Kadang-kadang di kalangan umat Nabi tahu pun tidak. Tak tahu pun kalau saya buat sekian amalan, saya akan dapat pahala sekian. Kalau saya buat sekian sunnah, saya akan dapat pahala sekian. Tak tahu pun tak. Apatah lagi nak percaya, apatah lagi nak beriman, apatah lagi nak meyakini. Jadi bagaimana satu orang yang kembali kepada akhirat esok membawa kepercayaan ini? Wal'iyadzubillah, minta lindung daripada Allah. Tapi dalam bab Allah dan Rasul ini, kita tak boleh berada di tahap waham. Ini ulama membahagikan keimanan seseorang itu ataupun kepercayaan seseorang itu kepada beberapa. Pertama, jahil. Maksudnya kosong. Jahil ada dua, jahil basit dan jahil murakkab. Jahil basit, dia tahu yang dia itu jahil, tapi dia jahil. Dia tahu yang dia itu jahil, okeylah, okey sikit. Dia tahu yang dia itu tak tahu. Dia tak tahu, tapi dia tahu yang dia itu tak tahu. Dia sedar diri yang bahawa dia itu tak tahu. Itu jahil basit. Jahil murakkab lagi satu, dia tak tahu yang dia itu tak tahu. Dia tak tahu yang dia itu tak tahu. Dia tak sedar yang dia itu tak tahu. Itu jahil murakkab. Tengoklah. Macam mana satu orang yang kembali kepada Allah bawa iman yang jahil, bawa keyakinan, kepercayaan yang jahil. Dan kalau jahil ni pengetahuan lah, tak ada ilmu tu, tak ada lah, jahil. Jahil lawannya ilmu, ilmu lawannya jahil. Jadi kalau iman satu orang itu berada di tahap jahil, maknanya awal-awal lagi lah. Ilmu pun tak ada, apatah lagi nak percaya, apatah lagi nak yakin. Apabila dia belajar, dia dah keluarlah daripada jahil kepada ilmu. Sebab tu hari ini diwujudkan kelas-kelas pengajian, diwujudkan kuliah-kuliah agama, ceramah-ceramah agama, berkitab ataupun tidak berkitab. Ramai asatizah kita yang datang ke masjid kita, yang datang ke tempat-tempat kita, datang ke mana-mana lah, online, offline, semua diwujudkan. Tujuannya apa tuan-tuan? Tujuannya hanya semata-mata untuk mengeluarkan umat ini daripada kejahilan kepada pengetahuan. Ramai tuan-tuan, kalau kita datang ke masjid ni, mungkin kita yang datang ni adalah orang yang alhamdulillah Allah bagi, yang ada kepahaman tentang agama, ada pengetahuan tentang agama, alhamdulillah. Tapi yang di luar sana tuan-tuan, yang berada, yang tak tahu apa-apa pun tentang agama. La yabqa minal Islam illa rasmuhu. Tidak tinggal daripada Islam itu melainkan nama je Islam. Tengok IC Islam, tapi amalan agama, ilmu agama semua tak tahu. Jadi bila diwujudkan kelas-kelas agama, diwujudkan kuliah, diwujudkan pengajian agama, madrasah, sekolah, maktab dan sebagainya, kita pergilah. Kalau madrasah tu mungkin anak kita lah. Kalau umur peringkat macam kita ni, macam saya dan tuan-tuan kita semua ni, di masjid. Ada asatizah yang mengajar akidah, ada asatizah yang mengajar tasawuf, yang mengajar fiqh. Kita kena datang.
Jahil kepada ilmu. Alhamdulillah dia dah belajar. Daripada jahil tadi dia dah belajar sikit. Belajar. Jadi ilmu dia tu baru dia berada di tahap yang kedua. Ulama bagi tahu berada di tahap waham. 1% hingga ke 49%. Kalau kita peratuskan begitulah, 1% hingga 49% baru waham. Pun Allah tak terima kalau kita mati dalam keadaan ilmu kita itu ataupun iman kita itu berada di tahap waham. Wal'iyadzubillah, pun Allah tak terima. Dia naik sikit, dia up sikit, dia dah maju sikit lah, 50%. Dipanggil syak pun Allah tak terima. Alhamdulillah, dia naik sikit, dia yakin sikit, pergi kepada 51 sampai 99%, dipanggil zon, pun Allah tak terima. Dan up sikit, Alhamdulillah, sampailah ke 100%, barulah dipanggil yakin, baru Allah terima. Dalam bab akidah, dalam bab Allah dan Rasul, kita tak boleh jahil, tak boleh waham, tak boleh syak, tak boleh zon. Kita kena yakin. Jadi saya dan tuan-tuan semua, kita kena usaha bagaimana sebelum kita mati, iman kita itu berada di tahap yakin. Bukan zon, bukan syak, bukan waham, apatah lagi jahil. Itulah saya dan tuan-tuan semua nak kena usaha. Kembali kepada akhirat esok, bawa iman yang yakin 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman yang seperti inilah yang akan menghasilkan amal yang baik, yang menghasilkan amal yang tulen, yang menghasilkan amal yang sempurna, yang menghasilkan amal yang kualiti amal. Itulah saya yang bercakap di hadapan ini tidaklah sempurna, demi Allah, jauh sama sekali sempurna. Saya hanya mengkongsikan apa yang disebutkan oleh ulama. Tak boleh, saya bukan ulama. Kita cuma mengkongsikan apa yang ulama dah tulis dalam kitab. Ulama lagi hebat, ulama lagi tinggi, lagi mulia. Kita cuma kongsikan ulama dah tulis, kita benda dah terhidang di hadapan kita, kita cuma makan. Di Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tidak mengetahui berapa lama lagi aku akan berada dalam kalangan kamu. Sahabat sedihlah kalau dengar macam ni. Selepas aku, kamu ikutilah dua orang ini. Selepas aku wafat nanti, Nabi kata ikutlah dua orang. Siapa dia dua orang tu? Sambil baginda sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ke arah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Dua orang. Nabi sebut ni tuan-tuan. Nabi sebut selepas aku wafat nanti kamu ikutlah dua orang. Sambil Nabi memandang kepada Hadrat Abu Bakar dan memandang kepada Hadrat Umar. Daripada hadis ini jelas mengatakan bahawa khalifah yang pertama adalah khalifah Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Khalifah yang kedua adalah khalifah Hadrat Umar radhiyallahu taala anhu. Bagaimana pula ada puak yang lain yang mengatakan Hadrat Abu Bakar, Hadrat Umar telah mengambil hak khalifah ini daripada Hadrat Ali karramallahu wajhah. Sehingga kan mereka sanggup mengkafirkan dua orang sahabat ini. Ada di kalangan mereka yang ekstrim dalam pendapat mereka, ekstrim dalam mereka punya pahaman. Mereka sanggup mengkafirkan Hadrat Abu Bakar, sanggup mengkafirkan Hadrat Umar kerana mereka menuduh, mereka mencela bahawa Hadrat Abu Bakar dengan Hadrat Umar ini telah mencuri hak khalifah itu daripada Hadrat Ali. Saya tak payah cakap lah puak yang mana, kumpulan yang mana sanggup mereka mencuri hak khalifah ini daripada Hadrat Ali. Mereka mengatakan begitu. Sedangkan tidak, sedangkan Nabi kata, tuan-tuan lihat. Dan saya tidak menafikan
ulama tidak menafikan ada juga hadis yang Nabi sebut bahawa hak khalifah itu diberikan juga kepada Hadrat Ali. Ada hadis menyebutkan. Jadi adakah dengan Nabi mengatakan begini, adakah dengan Nabi mengatakan selepas aku wafat kamu ikutlah dua orang ini, iaitu Hadrat Abu Bakar dengan Hadrat Abu Bakar dengan Hadrat Ali? Adakah dengan Nabi mengatakan begini, Nabi nak menafikan kehebatan sahabat-sahabat yang lain? Jauhlah, sama sekali tidak. Tidak. Demi Allah tidak. Nabi tidak akan menafikan. Dengan Nabi mengatakan begini, tidak akan menafikan kehebatan sahabat-sahabat yang lain. Ramai lagi sahabat-sahabat yang hebat. Hadrat Abu Hurairah sahabat yang hebat juga. Walaupun dia tidak ada dalam khalifah. Dia tidak ada di dalam khulafa'ur rasyidin, tak ada. Dia tidak menjadi khalifah. Sepatutnya yang layak, kalau kita lihat daripada sudut logik akal kita, sepatutnya yang lebih layak untuk menjadi khalifah adalah Abu Hurairah, kerana dia adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Ataupun kita boleh cakap yang lebih layak untuk jadi khalifah adalah Hadrat Anas bin Malik, kerana dia juga adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah, kerana dia sentiasa berada dengan Rasulullah, dia khadim Rasulullah SAW. Sepatutnya kalau kita ikut logik akal kita, mereka inilah yang lebih layak untuk jadi khalifah. Kalau tuan-tuan baca kitab ni, kitab Muntakhab Hadis ni, An Abi Hurairah, An Abi Hurairah, An Abi Hurairah, An Abi Hurairah, An Abi Hurairah. Banyak ni An Abi Hurairah. Kalau baca kitab Muslim tuan-tuan, Muslim, Bukhari, Tirmizi, Abu Dawud dan kitab-kitab sunnah sitah yang lain, An Abi Hurairah, An Abi Anhu, An Abi Hurairah sekali je. An Abi Hurairah, lepas tu hadis yang selepas itu dibawa Anhu tu daripada dia. Dia tu maksudnya adalah Abu Hurairah. Kadang-kadang satu muka tu An Abi Hurairah mula-mula, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sampai habis muka Anhu tu kembali kepada Hadrat Abu Hurairah. Tak ada nama orang lain. Hebatnya Hadrat Abu Hurairah ni. Adakah menafikan kehebatan Hadrat Abu Hurairah? Tidak. Kulluhum udulun ruhama'u bainahum. Kulluhum udulun, semua mereka ni adalah adil. Ruhama'u bainahum, dan mereka ini saling kasih mengasihi di antara mereka. Walaupun tercetusnya peperangan Jamal, peperangan Siffin antara sahabat-sahabat, tapi percayalah tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca sejarah, kalau tuan-tuan baca kisah yang sebenar, yang tidak diselewengkan, yang belum diselewengkan, dan kisah yang sebenar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, kisah yang sebenar daripada ulama-ulama yang muktabar, peperangan ini berlaku adalah disebabkan ada perancangan jahat daripada pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melaga-lagakan sahabat-sahabat. Bacalah sejarah. Peperangan Siffin, saya tak ingat. Peperangan Jamal yang berlaku di antara Hadrat Aisyah dengan Hadrat Ali. Peperangan Siffin yang berlaku di antara Hadrat Ali dengan Hadrat Muawiyah berlaku. Ada puak ataupun ada firqah yang menjadi batu api yang menyebabkan tercetusnya peperangan. Sedangkan mereka ruhama'u bainahum. Demi Allah, kita bacalah kitab, kita bacalah sejarah daripada ulama-ulama yang muktabar. Begitulah. Ikutilah petunjuk kehidupan Ammar radhiyallahu anhu, dan hendaklah kamu membenarkan apa-apa sahaja yang diberitahu oleh Abdullah bin Mas'ud. Ini ulama yang ada pada zaman Nabi SAW. Hebat tu zaman kegemilangan Islam. Zaman Nabi dan sahabat-sahabat tabi'in adalah zaman kegemilangan Islam. Khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun itu adalah kurun aku.
Waktu itu sahabat maju dalam semua perkara, dalam agama, dalam dunia, dalam perniagaan, dalam pertanian, dalam peternakan, dalam semua benda. Ada sahabat yang mahir dalam perniagaan, ada sahabat yang mahir dalam peternakan, ada sahabat yang mahir dalam peperangan, ada sahabat yang mahir dalam pertanian, ada sahabat yang mahir dalam macam-macam urusan. Bacalah sejarah. Bacalah sejarah. Semua umat Islam yang pegang, semua sahabat yang pegang. 2/3 daripada dunia ini jatuh di bawah tapak kaki sahabat. 2/3, tuan-tuan. Semua negara-negara yang ada di Europe, yang ada di Eropah itu telah ditawan oleh sahabat. Zaman kegemilangan Islam, zaman khairul quruni qarni, sebaik-baik zaman ataupun sebaik-baik kurun adalah kurun. Nabi kata, selepas aku wafat, ikutlah Hadrat Abu Bakar. Sebab tu nama dia dalam khutbah yang kedua dalam Jumaat, khutbah Jumaat. Ikut sahabat Abu Bakar dan Hadrat Umar. Ikutilah petunjuk Hadrat kehidupan Ammar bin As radhiyallahu anhu. Ammar, dia ada satu orang anak yang bernama Abdullah bin Ammar bin As. Kalau tuan-tuan dengar dalam hadis, insya-Allah kita akan baca setiap pagi. Ada juga hadis yang diriwayatkan daripada Hadrat Ammar bin As ataupun daripada Hadrat Abdullah bin Ammar, maksud anak dia. Dan hendaklah kamu membenarkan apa-apa sahaja yang diberitahu oleh Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang paling kaya pada zaman Nabi. Sahabat yang paling kaya. Cerita pasal kisah Abdullah bin Mas'ud semalam saya baca dalam kitab Munabbihatul Qulub. Kitab tu diajar oleh Ustaz Zahari di sini. Semalam saya baca kitab tu. Abdullah bin Mas'ud ni, dia punya kehebatan dia. Saya cerita kehebatan. Dia punya keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hari dia ni adalah orang businessman, sahabat yang kaya. Dia adalah salah seorang sahabat yang mahir dalam perniagaan. Dia businessman dan dia adalah orang yang kaya. Satu hari tu barang yang dia order, barang perniagaan dia yang diorder daripada Mesir sampai ke Mekah, 400 ekor unta bersama dengan muatannya. 400 ekor unta. Unta kalau pada zaman dulu ibarat macam kontena lah pada zaman kita sekarang. Bayangkan barang dia telah sampai 400 kontena. Bayangkan 400 kontena. Setiap kontena, mudah faham, bukan kontena, 400 ekor unta. Kalau pada zaman kita sekarang ni 4 kontena lah, ibarat macam 400 ekor unta bersama dengan muatannya. Dan setiap seekor unta itu ada hamba yang membawa itu. Maksudnya setiap kontena ada driver dia lah. Macam tu. Jadi bila barang sampai, owner barang, dia mestilah kena pergi uruskan barang dia tu. Barang ni nak letak kat mana, diurus urus sehinggalah dia terlambat takbiratul ihram bersama imam. Terlambat sikit. Dia datang tu imam dah rukuk. Maksudnya dia masbuk 1 rakaat. 1 rakaat je dia masbuk. Dia pun datang sembahyang, lepas bagi salam, dia pun kata, ya Allah, disebabkan 400 kontena punya hal ni, 400 punya unta punya hal ni, aku terlepas dengan takbiratul ihram bersama imam. Aku terlepas takbiratul ihram bersama imam. Hari ni aku masbuk 1 rakaat sembahyang. Tak apalah, untuk membalas ataupun untuk membayar balik kerugian aku tak dapat takbiratul ihram bersama imam, aku sedekahkan semua sekali, tidak ada tinggal sikit pun. Semua sekali 400 ekor unta aku tadi, aku sedekahkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Dengan sebab dia lah aku punya takbiratul ihram, aku punya sembahyang hari ni kurang sikit.
Jadi hari ni tuan-tuan, berapa banyak kita punya dunia kita punya agama kita dikorbankan disebabkan dunia. Ada kita nak bayar balik? Tak adalah, dah lepas-lepas lah. Dah lepas-lepas lah. Ada ke kita nak bayar balik? Oh, hari ni saya sembahyang Zuhur pukul 3 petang. Saya potong sikit lah gaji saya, sedekah. Disebabkan saya sembahyang lambat, saya sedekah sikit. Tak ada. Dia jumpa Rasulullah, dia cerita, ada barang aku baru sampai 400 ekor unta bersama dengan hamba. 400 ekor unta bersama dengan muatan. Ada barang aku sampai, dengan sebab aku uruskan barang tadi itu, aku terlambat takbiratul ihram bersama imam. Hari ini aku sembahyang masbuk, dan aku dah sedekahkan semua harta tadi itu ke jalan Allah Ta'ala untuk membayar balik. Adakah aku dapat kembalikan balik pahala takbiratul ihram tadi itu? Nabi kata tidak. Tak. Macam mana nak ngejah ni, nak dapatkan balik takbiratul ihram? Macam mana nak dapatkan balik? Dia kata tak apa, 400 hamba yang ada bersama 400 ekor unta, aku merdekakan 400 hamba tadi. Merdeka. Jadi zaman dulu ada sistem hamba kan. Jadi siapa yang boleh memerdekakan hamba tu kira hebat lah, kira pahalanya besar. 400 hamba aku, 400 orang aku merdekakan semua ni. Adakah dapat balik pahala tu? Nabi kata tak juga. Apa tu nak buat macam mana wahai Rasulullah? Rasulullah cakap, wahai Abdullah bin Mas'ud, kalaulah kamu ada dunia dan seisinya, harta kamu ni besar mana, banyak mana dunia dan seisinya, kalau kamu sedekahkan semuanya untuk mengembalikan pahala takbiratul ihram bersama imam tadi itu, pun tak dapat kembalikan lagi. Tak dapat. Jadi hari ini kita bayangkan macam mana kita punya, berapa banyak kita punya akhirat kita punya amal kita punya ibadah kita telah dikorbankan kerana dunia yang sikit. Kadang-kadang hari ini kita lihat, kenapa tak puasa contoh. Kenapa tak puasa? Penat bang kerja, satu hari penat, kerja tengah padat. Gaji berapa? RM50 sehari. Jadi adakah dengan RM50 itu dikorbankan benda yang wajib? Jadi sahabat ni bukan wajib. Takbiratul ihram bersama imam. Jadi betul lah Nabi cakap, raka'atani qabla al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tak akan dapat, amal ibadah ini tidak akan dapat dibayar dengan amalan dunia, tidak akan dapat dibayar dengan dunia. Tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Law kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah ma saqa kafiran syarbata ma'in. Kalaulah dunia itu ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir walaupun seteguk air. Ini kehebatan Hadrat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ada di kalangan kita yang mampu melakukan begitu. Jadi kadang-kadang hari ni masbuk, saya sendiri pun bukan kata masbuk, kadang-kadang tak dan nak sembahyang kat masjid, tak dan nak berjemaah dekat masjid. Sebab apa? Sebab sibuk dengan urusan itu, sibuk dengan urusan ini. Moga Allah Ta'ala bagi taufik kepada saya dan tuan-tuan semua. Itulah sahabat. Itulah hayatus sahabat yang kita kena jadikan sebagai contoh, yang kita kena jadikan sebagai pedoman. Wallahu a'lam bishawab. Waktu pun dah habis tuan-tuan, insya-Allah. Sama-samalah saya dan tuan-tuan semua, kita cuba usaha sedaya upaya untuk mengikuti sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Memang kalau ikut kita tak akan mampu nak buat macam sahabat buat, nak buat macam Nabi buat. Tapi kita cuba sedaya upaya kita, insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan yang mulia, sedikit perkongsian satu buah hadis ni. Lagi nak baca lagi hadis ni tapi tak sempat juga. Sebuah hadis yang dikongsikan, moga-moga dapat memberi manfaat kepada saya, terutamanya kepada saya yang bercakap di hadapan ini, dan juga memberi manfaat kepada tuan-tuan semua, dapat diamalkan dan dapat disampaikan insya-Allah.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.